Cubaan. Cubaan. Mulai. Ini cubaan suara. Cubaan. Ambil toilet papa. Toilet. Cubaan. Ustaz Syahrir masuk segan saya. Cubaan kita sambung pengajian kitab Minhajul Talibin. InsyaAllah kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saya nak slowkan TV. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Masih pada Firdaus, Ustaz Syekh, Hafiz Yahya, Mak Farhan. Semalam mana kita sampai? Siapa ingat? Kita ingat. Semalam syarat wajib puasa. Okey. Okay, kita sampai syarat wajib puasa. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey. Fasal. Salam Ustaz. Okey, boleh kita buka soalan kalau ada soalan. Sambil-sambil kita dengar bacaan kitab. Fasal. Syaratus saum, syarat puasa. Telah lepas kita dah baca unauthoritative. Saya cadangkan unauthoritative. Saya tak reti lah authoritative kat mana. Authoritative di manakah authoritative? Macam mana? Posisi tak elok lah posisi. Kena tegak juga. Nak tegak juga ah. Nak tegak juga. Okey. Tegak. Okey. Okey. Boleh, saya dah tegak kan. Okey. Faslun syaratus saum al-islamu wal aqlu wan naqa. Anil haidi wan nifas jami'an nahar. Kita baca ulang sikit Fasal. Syarat puasa yang pertama, yang ni syarat puasa bagi puasa. Kita dah belajar syarat puasa untuk puasa. Yang ni syarat puasa untuk orang yang berpuasa. Syarat puasa untuk puasa ada 4. Al-imsak anil jima', al-imsak anil istiqa'ah, al-imsak anil amma an wusuli al-ain ila ma yusamma jawfan,
al-imsak anil istimna. Syarat sah puasa, untuk puasa ada 4. Menahan diri daripada jima, menahan diri daripada istiqa'ah, muntah dengan sengaja, menahan diri daripada wusulil ain, sampainya ain, benda kepada rongga, dalam rongga. Ada satu persoalan. Semalam saya tengok Ustaz Nizam Kadir, panelis TV Hijrah. Dia tanya dalam Facebook dia, bagaimana swab ke swab? Swab ke swab ke, tak tahulah, SWAB kan. Dia ada 2 swab ni. Dia ada swab ke swab? Tak pasti lah. Tolong bagi pencerahan, swab ke swab? Kalau swab, tekan nombor 1, swab tekan nombor 2. Tulis nombor 2. Swab ke swab? Swab nombor 1, swab nombor 2. Ke swab nombor 3. Okay, tolong saya. Macam mana bacaannya? Pronoun dia. Swab ke swab ke swab? Tulis 1, 2, 3. Tak ada siapa yang respon. Swab ke swab? Untuk apa, COVID-19. Dari 2. Yang pertama nasal. Nasal ni hidung. Dia memang dalam kan. Yang itu dalam mazhab Syafi'i memang batal puasa. Tapi kalau ikut pendapat ulama mu'asirin, ulama sekarang kata tak batal sebab dia tak mengenyangkan. Kalau yang dekat mulut tu saya tak pasti lagi bagaimana kedudukannya. Adakah lepas tekak ataupun sebelum tekak? Setekat mana dia punya batang tu kan sampai ke dalam mulut. Okey, kita sambung. Yang keempat, al-imsak anil istimna. Jadi 4 syarat sah, boleh tulis ya, siapa nak tulis? Syarat sah puasa untuk puasa. Sekarang kita masuk syarat sah puasa untuk orang yang berpuasa. Kita dah baca semalam, pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci daripada haid dan nifas seluruh waktu siang. Wala yadurrun naum al-mustaghriq, orang yang tidur daripada subuh sampai maghrib tak ada masalah. Wal azhar anal ighma la yadurru, pengsan tidak membatalkan puasa sekiranya dia ada sedar pada mana-mana juzuk waktu siang. Yang batalnya kalau daripada sebelum subuh sampai maghrib dia pengsan langsung tak sedar, batal puasanya. Dan tidak sah wala yasihu saumul aid, ini juga dah baca semalam, dan tidak sah puasa hari raya, haram dan tak sah. Begitu juga dengan hari-hari tasyrik. Sama-sama Ustaz James, ustaz yang banyak memberi manfaat kepada masyarakat Malaysia. Wala yahillu tatawwu' yawm asy-syakki bila sababin, dan tidak halal puasa sunat pada hari syak tanpa sebab. Hari syak ni tidak semestinya hari 30. Apa definisi hari syak? Hari syak ni hari yang ke-30 yang tahaddasan nas bi ru'yatih. Mana hari yang ke-30 yang manusia tahaddas. Apa tahaddas? Bersembang-sembang. Maksudnya orang duk kita, ini Ramadan ke? Manakala hari ke-30 tu, hari yang cool je. Tak ada orang sembang-sembang pasal hari ni satu Ramadan ataupun tidak. Maka itu bukan hari syak. Hari syak ialah hari yang ke-30. Dia ada sebut sini kan. Wa huwa yaumun salasin min Sya'ban idza tahaddasan nas bi ru'yatih aw syahida biha sibyan aw abid aw fasaqah. Maksud hari syak ialah hari yang ke-30 dan manusia bersembang, bercerita. Adakah hari ini dikira satu Ramadan ataupun 30 Sya'ban? Ataupun ada saksi, tapi saksi yang tak cukup, tak valid. Saksi yang tengah-tengah, iaitu sibyan, kanak-kanak, hamba ataupun orang fasik. Orang fasik bila tengok anak bulan, dia je puasa. Dia cerita kat orang lain tak wajib puasa. Maka ketika itulah timbul rumus. Apa rumus? Timbul kata-kata manusia yang mungkin hari itu hari puasa. Itu hari syak. Mana kalau hari 30 ni, dia cool je kan. Dia tak nama hari syak.
Tapi tak semua puasa haram. Walahu saumu anil qada wan nadhri. Boleh puasa qada, boleh puasa nazar, boleh puasa kafarah. Boleh puasa kafarah. Walahu saumu anil qada wan nazri wal kafarah. Jadi ada 6. Ada soalan ke? Saya tengok ada soalan. Salam Ustaz. Adakah aurat seorang menantu kepada ayah yang bukan Muslim sama dengan auratnya yang ayahnya yang Muslim? Jadi nanti kita jawablah, sebab itu tak kait dengan puasa kan. Ada lagi soalan? Tak ada. Ada orang bagi masa saya cek COVID melalui mulut tak sampai tak batal lah. Dia ada 2 cek untuk COVID ni. Satu yang nasalnya, satu yang mulutnya, oralnya kan. Yang nasal tu memang confirm sampai ke dalam. Dalam mazhab Syafi'i batal. Kerana dia masuk kepada usulul ain ila ma yusamma jaufan. Sampainya ain sesuatu benda kepada rongga. Jadi dah sampai rongga, hidung tu sampai rongga. Tapi yang mulut tu dia saya tak pasti kalau mengikut pandangan ataupun pengalaman faqih, abiyah faqih ni tak batal lah sebab tak sampai ke halkum. Nanti saya tanya doktor. Okey. Hari 30 Syakban yang dikira hari Syak apabila orang duk bercerita tentang adakah hari itu puasa, haram puasa kecuali puasa yang biasa dibuat. Mana adat wa kadza law wafaqa adatan tatawu'i. Demikian juga dia boleh puasa yang tatawu' yang biasa dibuat, adat. Yang kedua puasa yang bersambung. Yang ketiga puasa qada, yang keempat puasa nazar. Yang kelima puasa kafarah. Kalau dalam kitab Ad-Dibash, kitab Ad-Dibash kan, kitab Ad-Dibash, pengarangnya Ibnu Mutair. Ibnu Mutair kata ada lagi satu puasa yang wajib, iaitu puasa 3 hari istisqa bila imam suruh kita puasa. Siapa imam? Pemerintah. Kalau berlakunya qahtun, berlakunya kemarau, bukan keramau. Dan hadis sebut apa? La tuqaddimu ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kamu mendahului puasa sehari atau 2 hari bulan Ramadan kecuali puasa yang kamu biasa puasa, maka boleh puasa kan. Walaisa itbaqul ghaib bisyakkin. Bukanlah bila berlakunya awan yang menutupi langit itu dikira hari Syak. Mana cuaca yang tak baik bukan hari Syak. Apa hari Syak? Hari 30 Syakban yang mana ada rumus. Apa rumus dalam Melayu? Ada qil wa qal. Ada apa dia panggil dalam Melayu? Rumus war-war, kabar angin yang mengatakan hari itu puasa. Maknanya kalau hari 30 saja tak dinamakan hari Syak. Kecuali ada rumus tadi. Ada percakapan mengatakan bahawa itu hari 1 Ramadan. Masuk dalam sunanul as-saum, sunat-sunat puasa. Dalam kitab Mughni ini dia ada sebut tambahan. Haram puasa bila 16 Syakban. Okey, saya sebut balik ya. Terima kasih Ustaz Muhammad Syahir kan. Saya sebut balik 6 puasa yang boleh kita puasa. Kabar angin, rumus kabar angin. Dalam bahasa Arab panggil apa? Kabar angin, isya'at. Bolehlah kita sama-sama belajar apa? Belajar bahasa Arab. Isya'at, kabar angin. Bahasa Inggeris panggil rumus. Rumus. Maknanya hari Syak ni, orang anggap hari Syak 30 Syakban. Idak lagi. Idak lagi orang pihak kata. Hari Syak dia 2. 30 Syakban campur dengan ada tahaddun nas biru'yati. Orang duk sembang-sembang. Sembang-sembang, ada orang lihat. Dan mungkin juga ada orang lihat betul. Tapi orang tu tak cukup. Mana tak cukup adil.
Dia syarat untuk puasa ramai-ramai ni mesti adil. Apa adil? Lawannya fasik yang tidak buat dosa besar atau mengagalkan dosa kecil. Ustaz Haidim ada. Banyakkan kita 70%, 60% yang melihat kelas kita ialah asatizah. PU pun ada, Imam Muda pun ada, Ustaz James pun ada, Ustaz Syahir pun ada. Alhamdulillah. Hari Sabtu ni insya-Allah saya akan bahaskan tentang ahkamul khunsa wal mukhannas. Tolong war-warkan. Nanti saya share dia punya iklan. Sabtu maghrib. Jadi kita habiskan esok insya-Allah. Tak habis esok kita sambung hari Senin. Sabtu maghrib ada kuliah perbahasan hukum-hukum khunsa dan mukhannas. Insya-Allah. Okey. Dan sunat. Okey, 6 tadi ya, saya ulang balik. 6 yang dibolehkan untuk buat 16 hingga 30 Syakban. Yang pertama ialah puasa adat yang biasa. Yang kedua, puasa sambung. Sebab ada ulama yang membezakan kedua ni. Sambung. Mana sambung sebulan contohnya daripada awal 1 Syakban. Yang ketiga, puasa qada. Yang keempat, puasa nazar. Yang kelima, puasa kafarah. Yang keenam, puasa 3 hari yang imam suruh puasa kalau berlakunya gerhana. Okey, Azam Gombak buat nota. Puasa Ramadan. Apa tu? Yang 6 ni, puasa yang dibenarkan. Bukan puasa Ramadan. Ramadan tak masuk. Puasa yang dibenarkan. 6 puasa yang dibenarkan daripada 16 hingga 30 Syakban. Termasuklah hari Syak. 6 jenis puasa. Ramadan tak masuk. Jadi Azam Gombak kena buat nota lain. Delete yang tu. Puasa nazar, puasa kafarah, puasa qada, puasa istisqa 3 hari kalau imam suruh. Maknanya 3 hari ni kalau imam suruh wajib. Kalau imam tak suruh tak wajib. Puasa sambung, maknanya puasa hari-hari 1 hingga 1 Syakban, sambung sampai 30 Syakban boleh. Dan yang keenam puasa adat. Contohnya Senin Khamis. Mana yang kelima dan keenam tu hampir serupa tapi tidak tepat-tepat serupa kan. Sebab ada ulama yang membezakan keduanya. Jadi 6. Kemudian wa yusannu ta'jil fitr, dan disunatkan menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka adalah sunat. Iza tahaqqaqa ghurubus syams. Tapi dengan syarat, kata Syekh Syarbini, iza tahaqqaq, jika dah memang tahakkuk, memang pasti matahari sudah terbenam. Kalau tak pasti, tak boleh. Kalau tak pasti dia makan juga, maka batal puasanya. Dia berbeza dengan tak pasti sahur. Dah masuk subuh ke belum? Dia makan juga, tak batal. Kalau maghrib tak pasti dah maghrib ke belum? Dia makan juga berbuka, batal. Ada beza tu. Sebab apa? Dia ikut al-aslu baqa'u makan. Ataupun panggil istishabul asli. Mengekalkan hukum asal. Kalau sahur mengekalkan hukum malam. Kita dah bacakan. Sekalipun syak. Imam Nawawi kata, Imam Nawawi sebut apa? Kalau syak, ragu-ragu, dah masuk subuh ke belum? Boleh makan. Tapi kalau ternyata sebaliknya, kita makan, tiba-tiba tengok jam, rupa-rupanya dah masuk, cuma azan lambat. Kita kena qadha. Berdasarkan hadis, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitr. Umatku dalam keadaan yang baik, bagus, selagi mana mereka menjegerakan berbuka. Kan? Sebab apa? Ini adalah mukhalafah apa yang Yahudi dan Nasrani buat. Di antara khasiah ataupun cara orang-orang Yahudi, khasiatus saum lil Yahud, ialah mereka melambatkan berbuka. Kadang-kadang mereka tidak bersahur. Melambatkan berbuka, tidak bersahur, itu ciri-ciri Yahudi. Saya dah sebutkan, puasa-puasa umat dulu, yang pertama puasa Isnin, Khamis. Kerana mereka percaya Nabi Musa naik hari Khamis, Bukit Tursina dan turun hari Isnin. Yang kedua, puasa zaman dulu ialah puasa apa? Siapa ingat? Puasa Ashura. Itu memang dalam hadis Sahih Muslim. Bila Nabi sampai dekat Madinah, Nabi pun tanya, ini puasa apa? Bila melihat mereka berpuasa. Dia orang jawab, ini puasa Nabi Musa diselamatkan daripada Fir'aun. Nabi kata, nahnu ahaqqu bis-saumu minkum. Kami lebih patut berpuasa daripada kamu semua, daripada kaum semua kan.
fasamahu wa amara an-nas bisiyami. Nabi pun puasa hari Ashura dan Nabi menyuruh sahabat-sahabat berpuasa, kan. Wa ta'khirus sahur ma lam yaqa. Wa yusannu ta'jilul fitri ala tamrin. Sunat segerakan berbuka dengan kurma. Wa illa fama. Kalau tak ada, guna air. Ada sunnahnya, ialah sunat kita berpuasa, kita cari rutab. Dalam hadis Tirmizi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayusalli ala rotabats. Nampak? Yuftiru qabla ayusalli. Maknanya sebelum kita sembahyang maghrib tu hanya makan sedikit. Dia tak sebut kana Nabi yuftiru qabla ayusalli salasa apa? Atbaq, 3 pinggan. Ruzan atau khubzan atau firakhan. Ada zaman Nabi ada ayam. Nabi makan ayam. Itu disebut hadis Bukhari Muslim. Nabi makan ayam. Sahih. Nabi makan daging. Juga sahih. Ala rotobat. Nabi akan cari rutab. Satu-satunya jenis kurma dalam Quran ialah rutab. Ayat 25 surah Maryam. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit ilaiki rutaban janiyah. Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Satu-satunya kurma dalam Quran ialah kurma rutab. Jadi yang first, paling baik kita berbuka dengan rutab. Fa'il lam yakun, sekiranya tiada rutab, fa'ala tamarat. Nabi akan buka sebelum solat ialah kurma. Kurma kering, tamar. Yang paling baik rutab, tak ada rutab, kurma. Fa'il lam yakun, kalau tak ada kurma rutab, tak ada kurma tamar yang kering, fa'il lam yakun hasawat mimma'in. Nabi akan meneguk beberapa tegukan daripada air kosong. Fa'innahu tahur. Mana air kosong ni tahur, menyucikan, membersihkan. Ini disebut dalam syarah dia, kan. Dalam kitab Aslur Rawdah daripada Ruyani, ulama Syafi'i, idza lam yajid at-tamara fa'ala hulwin. Sesiapa yang tak ada kurma, maka boleh digantikan kurma dengan manisan. Ini pendapat sebahagian ulama, kan. Boleh follow, kan. Habis. Kemudian yang kedua, pertama segerakan berbuka dengan kurma. Yang kedua, ta'khirus sahur. Maknanya sunnahnya kita ikut Nabi. Nabi apa? Nabi makan sebelum maghrib hanya kurma ataupun air. Adapun yang lebih-lebih itu lepas maghrib lah. Tapi jangan berlebihan lah. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan melampaui batas. Oleh itu jangan berlebihan. Yang kedua, sunat puasa ialah ta'khirus suhur. Melewatkan sahur. Melewatkan berbuka puasa. Suhur dan sahur, dua-dua boleh baca. Dalam kitab buku ni sebab apa? As-sahur bi fathis sin al-ma'kul fis sahar. Wa bi dhammiha al-aklu hina izin. Sahur dengan sin baris atas, makanan yang dimakan waktu sahur. Wa bi dhammiha, dan suhur. Suhur tu dia punya verbnya, kata kerjanya. Maknanya makanan tu dipanggil sahur. Sahur, makanan tu. Suhur adalah perbuatan. Maknanya makan. Suhur, makanan, sahur. Perbuatan iaitu makan semasa sebelum subuh, suhur. Makan sahur dikira setelah masuk tengah malam. Yadkhulu waqtuhu binisfil laili kama dzakarahu ar-Rafi'i fil iman wa dzakarahu fil majmu' huna. Pendapat yang asal, sahur ni masuk waktunya setengah malam. Tapi afdal takhir. Lambatkan sahur sebelum subuh. Waqila, ada yang kata bidukhulis sudusil akhir.
Ada yang kata bila dah 1/6 malam. Jadi sahur. Ada orang tanya kan, kalau kita sahur adakah dikira niat berpuasa? Kalau dalam kitab fiqh Islam, insya-Allah saya esok atau lusa tulislah dalam bab ni. Fiqh Islam Mu'adilatul sebut Maliki, Hanafi dan Hambali kata dikira niat puasa. Mana bersahur dikira niat berpuasa. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Pendapat yang kuat kata tak dikira puasa. Kecuali dalam kitab ni sebut apa? Muktamadnya, kecuali kalau dia niat nak menguatkan untuk puasa. Menguatkan untuk puasa. Sebenarnya, orang Melayu punya bersahur dah dikira niat. Sebab apa? Walaupun dalam mazhab Syafi'i. Kerana sahur dalam bahasa Arab ialah makan sebelum subuh. Tak kira puasa atau tidak puasa. Tetapi itulah yang mazhab Syafi'i mengatakan sahur bukan dikira niat puasa. Tapi realiti orang Melayu, dia sebut sahur, puasa. Puasa, sahur. Sahur, puasa. Menunjukkan bahawa bila mereka bersahur tu untuk puasa. Maka dah mencakupi apa yang disebut dalam kitab Mughni, Al-Mu'tamad, orang yang bersahur niat untuk litaqawi, untuk menguatkan puasanya, mengelakkan daripada kelaparan, itu dikira niat. Boleh kata sahur bagi orang Melayu adalah niat puasa. Boleh dikira begitu kan. Nanti saya tulis insya-Allah. Kenapa? Kerana berbeza definisi sahur. Orang Arab ialah makan sebelum subuh, tak kira puasa ataupun tidak. Adapun Melayu, sahur dikaitkan dengan puasa. Yang ketiga, mana bersahur lewatkan, tapi janganlah sampai waktu yang ragu. Waktu yang ragu, syak, Imam Nawawi kata boleh makan lagi. Ini dah masuk subuh ke belum? Boleh makan. Boleh makan. Tapi makruh. Wal yasun lisa. Yang ketiga, sunat yang ketiga, wal yasun lisanau al-kadhibi wal ghibah. Al-kadhibi wal ghibah. Dan hendaklah dia memelihara lidahnya daripada bohong dan mengumpat. Kedua-duanya haram. Bukan kata, oh ni sunat-sunat puasa, sunat je, tak bohong. Tidak. Okey, Fazal tanya kan, niat puasa sebulan tu adakah akan menampung sekiranya? Okey. Mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi mengatakan bahawa ishtaratu tajaddudun niyah bitajaddudil ayyam fi shaum. Niat perlu diperbarui. Disyaratkan niat mesti diperbarui. Maksudnya setiap hari mesti satu niat. Satu hari satu niat. Itu jumhur Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Tapi Maliki melonggarkan syarat ini. Mengatakan boleh puasa sebulan. Apa dalilnya? Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka sesiapa yang melihat syahra, bulan Ramadan, anak bulan Ramadan, maka dia boleh puasa. Maka dia kira sebulan tu kira sekali je. Itu pendapat mazhab Maliki. Kita boleh ikut. Bila dah niat begitu, taklid, maka kita dikira sahlah puasa walaupun tanpa niat. Tapi seloknya kita tajadudlah, kita perbarui. Maksud kepada puasa ni disunatkan tidak mengumpat, tidak bohong. Dalam bulan puasa, di luar bulan puasa, bohong dan mengumpat adalah haram. Malahan ghibah ni, mengumpat ni disebut dalam kitab Az-Zawajir, Imam Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, kitab Az-Zawajir. Tak ingat dia punya sambungan dia. Kitab Zawajir, kitab dosa-dosa besar, menyatakan ghibah pun dikira dosa besar. Sebab Nabi sebut kepada Aisyah. Sebut kepada Aisyah kan, bahawa apa yang dia mengumpat tadi, seumpama dia makan daging yang menyebabkan habis darah yang banyak berada dalam satu laut. Innaha kalimah law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Perkataan pendek yang kau kata dekat Sofiyah itu adalah seperti mana darah merah yang penuh dalam laut. Tapi ulama masih khilaf, adakah mengumpat itu dosa besar atau dosa kecil. Apapun, ulama sepakat mengumpat bohong dosa. Tidak kira Ramadan ataupun bukan Ramadan. Cuma Ramadan ni, bila kita tidak mengumpat, bila kita tidak berbohong, akan dapat ekstra pahala.
Itu maksud dia. Nabi sebut apa? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan yang tidak elok, maka Allah tidak perlukan puasa dia yang meninggalkan makan dan minum. Maksudnya orang kata boleh belah lah puasa dia kan. Out, habis puasa dia. Nabi sebut apa? Asyamu junnatun. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfath wala yajhal fa inni mru'un qatalahu aw syatama falyakul inni sha'im marratain. Puasa ialah perisai. Bila kamu puasa, janganlah kata yang tak elok, janganlah buat benda yang tak elok. Bila orang nak bunuh atau nak maki kamu, maka katakanlah inni sha'im, sesungguhnya aku berpuasa, kan. Kemudian hendaklah wal yasun nafsuhu. Hendaklah dia pelihara dirinya dari nafsahu daripada wal yasun, dia punya fa'ilnya ialah musalli, musalli pula as-shaim. Hendaklah as-shaim memelihara nafsahu, maf'ul bih kan, nafsah. Nadban, sunat daripada syahwat. Ini penting. Sebab itulah pakai wangian itu makruh. Ini hukumnya sunat. Ini yang kelima. Yang pertama, percepatkan berbuka. Tulis, siapa nak buat nota. Yang kedua, pelambatkan sahur selagi mana tidak dalam waktu yang disyaki, subuh ataupun belum. Yang ketiga, pelihara daripada mengumpat dan menipu. Yang keempat, pelihara daripada benda-benda yang syahwat. Jadi syahwat yang memakruhkan tadi ada 4. Ada 4. Syahwat yang menyebabkan makruhnya puasa ada 4. Pertama, masymumat. Apa masymumat? Benda yang dibau. Pakai minyak wangi. Sebotol, 2 botol. Minyak tar, minyak atar, minyak, semua minyak lah dipakainya kan. Kan. Walaupun benda itu tak haram. Tapi terlampau sangat, over. Minyak wangi berlebihan waktu puasa, makruh. Yang kedua, mubsarat. Nafsu penglihatan. Berpuasa, tengok TV. Walaupun benda-benda yang tak berapa dilarang. Maksudnya benda yang okey lah. Daripada subuh sampai ke maghrib tengok TV. Main game. Kan main game. Malmusat. Benda yang disentuh. Benda yang disentuh. Apa sentuh? Sentuh apa yang seronok? Sentuh isteri. Itu dah jadi haram. Benda yang seronok. Benda tak haram tapi seronok. Sentuh apa? Saya tak ada contoh. Wal masmu'at. Yang keempat adalah masmu'at. Benda yang didengar. Dengar lagu. Walaupun lagu-lagu nasyid. Selagi mana tak mengundang kepada takut pada Allah. Lagu-lagu biasa. Lagu apa? Lagu-lagu yang harus. Lagu-lagu yang harus. Oleh itu, benda-benda yang seronok, baik masmumat, benda yang wangi, bau, maupun sorat, benda yang dilihat, malmusat, benda yang dipegang. Termasuklah mandi. Mandi dikira malmusat lah kot. Mandi kan. Makruh mandi. Malmusat. Mana bila air sentuh seronok. Nampak contoh. Mana kalau benda yang bersyahwat, yang harus, tapi berlebihan, hukumnya makruh. Masmumat, wangian. Mubsarat, tengok TV. Malmusat, mandi. Masmuat, dengar lagu. Keempat-empat ni contoh lah. Mana yang sebut lagu semua tu contoh. Keempat-empat ni adalah makruh. Walaupun benda harus. Kalau berlebihan. Mentengok TV sikit-sikit, tak apalah. Dengar lagu sikit-sikit, tak apalah. Pakai minyak wangi sikit-sikit, tak apalah. Jangan tarafuh. Jangan seronok sangat. Jangan terlampau selesa. Comfort sangat, orang Jawa kata. Itu yang keempat. Yang kelima, sunat puasa. Wa yustahabbu ayyaghtasila 'anil janabah wal haidi wan nifasi qabla al fajri liyakuna ala tuhrin min awlis saum wa liyakhruja min khilafi Abi Hurairah haitsu qala la yasihu saumuh. Sunat mandi bagi orang yang suci daripada haid, orang yang suci daripada nifas, orang yang berjunub pada malam hari. Sunat dia mandi sebelum subuh. Supaya daripada awal puasa dah bersih. Yang kedua, supaya keluar daripada khilaf. Sebab pendapat Abu Hurairah mengatakan tak sah puasanya. Kan? Tak sah puasanya.
Dan sebahagian ulama Syafi'i kata dimakruhkan yukrahu lis-shaim dukhulul hammam, yakni min ghairi hajah. Duk soma-soma berulang-alik ke tandas. Main sabun, bukan main sabun yang tu istimna tu bukan. Maksudnya bagi licin-licin, main lotion kan. Apa semua kan. Makruh. Perlu mandi, perlu wudu, perlu masuk bilik air kan. Jadi seronok makruh. Seterusnya, sunat yang seterusnya. Tak berapa tak tahulah. Tak ada siapa yang buat nota. Ada soalan? Tak ada soalan. Dah pukul apa sekarang? Sekarang pukul 6.40. Boleh dah. Sikit-sikit bagi soalan. Dan juga wa ayyakula inda fitrihi, dan mengucapkan semasa dia berbuka. Laka sumtu. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Baca doa makan. Ada yang kata sebelum makan. Ada yang kata selepas. Sebab dah laka sumtu. Aku sudah berbuka. Aftartu. Sudah berbuka. Sumtu. Aku sudah puasa. Tak kisah. Sebelum ke selepas ke janji baca. Wa ayyukthiras sadaqah, dan sunat perbanyakkan sedekah semasa puasa. Semasa bulan Ramadan. Perbanyakkan sedekah. Dia ada doa lain kan. Dia ada doa lain. Ada tertinggal lah. Wa ayyahtariza anil hijamah. Tertinggal lah. Dan elakkan daripada bekam. Bekam hukumnya makruh. Walaupun sah puasa. Wal qublah. Cium. Cium yang dilarang, yang haram ialah cium yang bersyahwat. In harakat syahwatah. Tapi kalau cium yang tak bersyahwat, hukumnya makruh. Meninggalkannya adalah dapat pahala sunat. Wa dzauqit ta'am, dan rasa makanan. Rasa makanan adalah makruh. Meninggalkannya adalah sunat. Mustahabun. Ustaz Azrul tanya kan. Ustaz Azrul tanya, mandi bersejuk-sejuk tiba-tiba termasuk air ke dalam telinga. Atau tertelan masuk kumur. Apakah batal puasanya? Jadi kalau kita ni buat benda-benda yang tidak dituntut, yang tak disuruh, yang tak diperintahkan, tiba-tiba masuk, maka boleh menyebabkan terbatalnya puasa. Tapi kalau kita buat benda yang disuruh, seperti mana kumur-kumur, Nabi sebut baligh fil madmadah wal istinsyaq. Hendaklah kamu bermubalarah, bersungguh-sungguh kumur-kumur dan masuk air dalam hidung. Illa an takuna shaiman, kecuali kamu puasa. Maknanya kalau kita puasa, kumur-kumur boleh, istinsyaq masuk air dalam hidung boleh, tapi biasa-biasa. Kalau kita buat berlebihan, menyalahi apa yang Nabi perintahkan, walaupun termasuk hidung, atas kan, masuk mulut dalam halkum, batal puasa walaupun termasuk. Kerana dia telah mukhalafah, menyalahi apa yang Nabi perintahkan. So dia istinsyaq biasa-biasa dan kumur-kumur biasa-biasa. Tidak perlu mubalarah, tak perlu pulun sangat. Dan perbanyakkan sedekah. Dan perbanyakkan sedekah. Wa tilawatul Quran, dan juga baca Al-Quran. Sebab apa? Sedekah ni disebut hadis apa? Hadis Tirmizi. Ya Rasulullah, ayu sadaqah afdal? Anas tanya. Dalil spesifik tak ada. Itu daripada yang saya sebut tadi lah. Dalil lah. Kias. Kan? Nabi sebut bali fil madai wal istinsyaq illa an takuna shaiman. Ni ulama yang ambil daripada hadis ni. Tak ada dalil yang khusus, tak ada kan. Nabi suruh dia bersederhana semasa kumur-kumur dan masuk air hidung. Kalau dia mukhalafah, dia masuk air lama-lama kan. Sonok kan. Ada masuk air hidung, masuk lagi atau lebih 3 kali. Sebab ulama kata bila buat lebih 3 kali, masuk tu tiba-tiba tertelan, walaupun bukan saja telan, batal. Kerana dia dah mukhalafah. Maknanya kalau dia mandi-mandi biasa, okeylah. Yang masalahnya kalau dia mandi yang dilarang kan, tarafuh. Tarafuh. Mandi kan. Kemudian apa tadi? Anas tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayu sadaqah afdal?" Ya Rasulullah, apakah sedekah yang afdal? Lalu siapa jawab? Nabi SAW jawab, sadaqatun fi Ramadhan.
Boleh tulis kan. Ni ustaz-ustaz ramai sini kan, jadi boleh kita kongsi-kongsi dalil kan, supaya dapat kita kongsi dalam ceramah-ceramah kan. Nabi sebut sadaqatun fi ramadhan. Anas tanya, ayy sadaqah afdal? Apa sedekah yang paling baik? Yang paling baik sedekah pada bulan Ramadan kan. Sebab apa? Li'annal hasanat mudha'afah fi, kata Imam Syarbini, kerana kebaikan akan mudha'afah. Mudha'afatun fihi, digandakan pada bulan Ramadan kan. Terutama kalau kita bagi makan dekat orang yang berbuka. Man fattara sha'iman kana lahu ajruhu, kana lahu mislu ajrihi wa annahu la yanqusu ajrihi syai'un atau kama qala. Bila kita memberi makan kepada orang yang berbuka, pahalanya dapat sebiji, sejibit, sejebon, kan orang ada kan. Tak mengurangkan, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala puasa orang yang berpuasa tadi. Kemudian tak tahulah yang berapa, sunat-sunat puasa dalam bulan Ramadan. Tilawatul Quran fi Ramadan, membaca Quran. Sebab apa? Anna Jibril alaihi salatu wassalam kana yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah fi Ramadhan hatta yansalikh faya'ridu alaihi nabi al-Quran. Sesungguhnya Jibril alaihissalam akan berjumpa dengan Nabi setiap tahun pada bulan Ramadan sampai habis Ramadan. Jibril akan arad, pamerkan, akan, maksudnya tadarus lah, baca supaya nak confirm ayat-ayat yang telah diturunkan. Last sekali, sunat-sunat Ramadan ialah beriktikaf. La siyama, lebih-lebih lagi fil ashril awakhir minhu, 10 yang terakhir. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda al-mi'zar ayqadha ahlah wa ahya lailah. Baginda sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10, bila sebut 10 tu 21 bukan 20. Kalau 20 tu dah jadi 11. Biasa kadang-kadang orang duk buat 20. Boleh buat 20 kan. Tapi yang betul 10 terakhir 21 sampai 30. Bila masuk 10 yang terakhir, syaddal mi'zar, Nabi akan memperkemaskan pakaiannya, kainnya kan. Wa ayqaza ahlah, mengejutkan keluarganya. Wa ahya lailah, dan juga menghidupkan malam-malam Ramadan bersama-sama. Kerana kalau kita kejut isteri, sembahyang sama-sama, Allah catat kutiba lahuma minadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Dicatat kepada kedua-duanya, suami isteri yang sembahyang berjemaah, bertahajud sama-sama, saling bangun membangunkan, dicatat daripada orang-orang yang banyak berzikir. Masuk dalam kelompok ayat Quran apa? Az-zakirin Allah katsira wadz-zakirat. Walaupun dia tak banyak berzikir, tapi kalau dia bangun malam bersama-sama isteri, maka masuk. Tak kiralah Ramadan ataupun yang bukan Ramadan. Ada soalan? Kita baca sikit lagi. Saya bimbang takut tak sempat esok kan, jadi kita baca sikit lagi kan. Esok tak habis, kita sambung hari Senin. Sabtu untuk hebahan, insya-Allah saya akan kongsi hukum hakam khunsa dan mukhannas hari Sabtu. Itu ditaja oleh surau Allahumma salli ala Muhammad, surau Furqan, Puncak Alam, hari Sabtu. Jadi tolong share ya. Hari Sabtu hukum khunsa, banyak tentang sembahyang khunsa macam mana, haji umrah khunsa macam mana, aurat khunsa macam mana kan. Jadi banyak hukum-hukum ibadah-ibadah tentang khunsa. Itu hari Sabtu, tolong share. Mana-mana masjid surau nak sponsor, silakanlah. Sebab saya ni orang-orang yang full timer ni tak ada job kan. Tak ada job, adalah 1 2 alhamdulillah, 1 2 3 alhamdulillah lah. Kan. Faslun, fasal. Syaratu wujubi saumi Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan. Mungkin kita ambil lebih sikit masa hari ni kot, sebab nak habiskan esok. Kalau ada soalan sila. Syarat wajib Ramadan. Yang pertama, al-aqlu, berakal. Orang gila tidak wajib puasa. Seperti mana dalam sembahyang. Nabi sebut apa? Rufi al-qalam an thalas. Anis sabiyi hatta yahtalim. Diangkat, tak dikiralah dosa bila seseorang itu buat kesalahan. Yang pertama siapa? As-sabi,
budak kecil sampai dia yahtalim, sampai dia akil balik, sampai dia mimpi, iaitu keluar air mani. Berakal, balik. Yang ketiga, syarat wajib ialah kita dah belajar syarat sah untuk puasa. Kemudian syarat sah untuk orang yang berpuasa. Sekarang ni syarat wajib puasa. Tadi syarat sah, ni syarat wajib. Yang pertama akal, yang kedua balik, yang ketiga itaqah, mampu. Wa yu'maru bis-sabiyyu li sab'in idza ataqa. Dan wajib ibu bapa memerintahkan kepada anak-anaknya. Wajib. Li sab'in, bila berumur 7 tahun. Apa ada soalan daripada Azrul? Suara clear. Kita dapat sikit, kita lari tempat sikit lah. Saya buat di atas apa nama Kowe punya air purify. Betul? Air purify. Taklah saya bahasa Inggeris saya fail pronoun. Penyuci udara Kowe. Saya mempergunakan Kowe. Ada soalan? Jika kita bawa ke rumah keratan kapet masjid, maka pada solat di kapet tersebut seperti masjid atau boleh iktikaf? Tidak boleh iktikaf di rumah. Jadi ulama kata iktikaf mesti di masjid. Dewan masjid dan juga beranda. Beranda tu dalam mazhab Syafi'i. Hanafi beranda tak kira. Dia panggil ruhbah. Saya tanya balik, Encik Azrul, ini toke, CEO, jenis aulad. Siapa-siapa yang nak hantar anak boleh lah. Ada banyak cawangan saya rasa. Kita kalau bawa kapet tu tengoklah ada kebenaran, okey lah kan. Yang tak bolehnya kalau tak ada kebenaran. Kalau kita bawa dengan kebenaran, kita taklah sampai dapat pahala buat kat masjid. Macam biasa je lah. Dan orang yang sumbang tadi dapatlah pahala. Dapat pahala kan. Dia sebenarnya khilaf. Menggunakan harta wakaf kepada benda yang tidak diniatkan oleh pewakaf. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan tidak boleh. Syafi'i, Maliki dan juga Hanafi. Tak boleh. Kalau dah orang tu wakaf kapet untuk masjid, masjidlah sampai kiamat. Tapi Hambali ada budi bicara. Dan disokong oleh Syekh Jadul Haq dalam fatwanya. Jadul Haq Ali Jadul Haq, seorang Syekhul Azhar, yang menyatakan pendapat mazhab Hambali lebih tepat kerana tak mau membazir. Kalau ikut jumhur Syafi'i, Maliki dan Hanafi, bila dah wakaf kapet masjid sampai kiamat kapet masjid. Tapi sekarang ni dah baru je pasang dalam 4-5 tahun dah tukar dah. Oleh itu mazhab Hambali boleh kita ikut. Sesiapa yang memegang penjawatan di masjid, di surau atau tempat-tempat wakaf madrasah, mazhab Hambali lebih mudah untuk kita ikut. Kerana kita boleh tukar benda tadi kan, untuk manfaat masjid. Contohnya kita jual dan kita berikan duit tadi kepada masjid untuk digunakan kepada benda wakaf lain. Kalau yang lain, mazhab lain tak boleh. Okey, kita sambung sikit lagi. Wa yubahu. Kemudian ada syarah dia kan. Tak kira lah lelaki perempuan, 7 tahun wajib. Dan dalam kitab Mughni sebut wa yudrabu ala tarkihi. Dalam kitab Mughni sebut Syekh Syarbini dalam syarah dia, dan wajib pukul sesiapa yang meninggalkan puasa. Anak-anak yang meninggalkan puasa bila dah berumur 10 tahun. Dia kias dengan solat. Muru auladakum bis salah wa hum sab'un sinin. Wadribu alaihim wa hum ibnu ashar wa hum asharu sinin. Wa farriqu bainal madaji'. Nabi sebut apa? Hadis Abu Daud, hadis sahih. Perintahkan anak-anak kamu sembahyang umur 7 tahun. Kias dengan puasa. Puasa pun wajib umur 7 tahun. Mana bukan wajib budak tadi puasa, wajib ayah tadi suruh. Kena faham ni. Budak tak wajib puasa, dah balik baru wajib. Ayah wajib suruh, tak boleh pukul. Sebab itu ada ulama, ramai ulama kata tak boleh pukul sebelum 10 tahun. Sebab apa? Kalau sembahyang puasa pun bermula pukul rotan umur 10 tahun, apatah lagi yang bukan solat, pergi kedai, pergi sekolah dan sebagainya.
Itu pendapat ulama bermula daripada 10 tahun. Dan wajib pukul ya. Untuk 10 tahun, dah umur 10 tahun wajib pukul. Ada soalan ya? Azizul Aziz. Kalau seseorang tu duduk dalam hutan, tak sampai berita kepadanya tentang masuknya Ramadan. Lepas tu hari ketiga puasa baru dia tahu, ya wajib dia qada. Wajib dia qada kan. Kemudian sikit lagi ya. Berapa dah jam? 55. Mana tadi? Wa yubahu tarkuhu lil marid. Dan harus bagi orang yang sakit. Jadi kita nak tahu definisi sakit yang boleh meninggalkan puasa. Dalam kitab Mughnil Muhtaj disebut definisi sakit. Al-marid alladhi yas'ubu alaihi aw yanaluhu bihi dararun syadidun. Sakit bagaimana yang boleh tinggal puasa? Sakit yang yas'ubu alaihi, yang rasa susah. Dia tidak perlulah sakit kronik, COVID-19 ke, sakit apa rabies, gigitan anjing, gila talak, gila bayang, gila kuasa. Dia hanya yas'ub. Apa yas'ub? Su'ubah. Dia rasa susah. Bila puasa rasa susah, rasa payah, rasa nak menangis. InsyaAllah bulan Ramadan ni kita akan buat kuliah-kuliah, mungkin dalam seminggu 2 kali 3 kali. Tajuk dia tentang apa? Tangisan Nabi. Saya ada satu buku, Hina Bakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi menangis. Ada puluhan hadis tentang Nabi Muhammad SAW menangis. Jadi kita akan mungkin. Jadi saya minta lah siapa yang nak sponsor kan, jenis aulad nak sponsor kan, tulis lah. Ini dibawa, kuliah ini dibawa oleh jenis aulad contohnya kan. Ataupun mana-mana orang perseorangan, syarikat-syarikat, sebab kita pun tak ada roja kan. Jadi siapa-siapa yang nak bawa boleh lah, nak sponsor kuliah-kuliah Ramadan. Cadangan saya Ramadan ni kita buat kuliah-kuliah bersiri ketika Nabi menangis, bukan ketika cinta bertasbih. Okey, kita sambung sikit lagi. Apa tadi? Sakit yang boleh tinggal puasa, bukan wajib, boleh. Alladhi yas'um alaih, yang dirasa susah, alaihi alal marad. Atau alal marid. Au yanalu bihi dararun syadid, ataupun dia ditimpa dengan kemudaratan yang sangat. Kadang-kadang tak sakit, tapi bila dia makan, maka kesembuhan tu lebih cepat. Kan? Bergantung kepada nasihat doktor. Kerana apa? Allah SWT dalam Quran jelaskan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhur. Maka sesiapa yang sakit ataupun maridan ataupun faman kana minkum maridan aw ala safarin, sesiapa yang sakit ataupun dia bermusafir, maka dia boleh buka puasa bagi orang yang sakit, bagi orang yang bermusafir, tapi kena fa'iddatun min ayyamin ukhur, dia perlu qada pada hari-hari yang lain. Malahan ulama kata wajib, asal hukumnya harus meninggalkan puasa bila sakit. Dia jadi wajib bila wajibul fitru idza khasyal halaka, kama sarraha bil Ghazali wa ghairuhu wa jazama bil Azra'i. Wajib buka kalau dia tak makan halak. Halak ni ke punuh janai orang Kelantan katakan. Okey, siapa nak soalan? Jadi tadi ada soalan tentang aurat kan. Jadi aurat dengan orang yang bukan Muslim ni perlu dijaga. Berbeza dengan aurat kita dengan sesama Muslim. Walaupun dia adalah saudara kita. Dia kena jaga dia lain. Cuma mungkin ada kemudahan. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi menyatakan orang perempuan dengan orang perempuan dia ada aurat yang sama, maknanya kecuali muka dan tapak tangan. Mazhab Syafi'i bagi tunjuk anggota-anggota kerja kan. Kalau dah hari-hari duduk dekat hostel, asrama pelajar, asrama pekerja,
Kalau nak jaga aurat susah lah. Sebab contohnya dalam tu ada orang muslimah dan juga ada kafirah, perempuan kafir. Boleh taklid lah masa ambali. Dalam isu keluarga tadi, dia kena jaga aurat dia walaupun kepada keluarganya. Okey. Sikit lagi ya. Berapa jam? Pukul 5.09. Sikit boleh lagi. Boleh ya? Ada soalan? Sila soalan. Wa yubahu tarkuhu, dan harus meninggalkan puasa lil musafir, bagi orang yang musafir, safaran tawilan mubahan, musafir yang jauh. Musafir ada dua. Musafir ada dua. Musafir dekat dengan musafir jauh. Bukan musafir pendek, musafir panjang. Musafir pendek, musafir. Musafir panjang, musafir bukan. Musafir pendek ni berkait dengan tinggal Jumaat. Musafir pendek berkait dengan sembahyang sunat dalam kenderaan. Musafir pendek, apa lagi? Saya lupa satu lagi. Maksudnya hari Jumaat boleh tinggal Jumaat sekalipun musafir pendek, tak cukup 2 marhalah. Musafir pendek boleh sembahyang dalam kenderaan, tidak menghadap kiblat. Sebab tu ditulis safaran tawilan. Sebab di sana ada safaran qasiran. Safaran qasiran dia ada hukum-hukum sendiri. Tapi bila safaran tawilan dia sekali lah tu. Kalau masa safar yang dekat pun boleh tinggal Jumaat, apatah lagi jauh. Dan kalau kita pergi mana? Saya dekat Melawati, pergi contohnya mana? Pergi Nilai. Kira musafir lah. Boleh tinggal Jumaat kalau saya pergi sebelum Jumaat mengikut mazhab Syafi'i. Itu safar pendek. Ini safar panjang. Mana? Nak tinggal puasa, safar mesti jauh. 2 marhalah. 2 marhalah ni ada 81, ada 83, ada 85, ada 89. Yang 90 tu orang Melayu. Orang Melayu. Kalau ikutnya 81, 83, 84, 85. Ada khilaf. Kita confirm lah ambil 81. Nak mudah. 81 tu boleh kurang lagi. Jadi 80. Sebab ulama' ada yang sebut takriban. Lebih kurang. Bukan tahdidan, bukan tepat. Bila lebih kurang 81 km, boleh kurang 1 km. Maknanya 80 km dah boleh tinggal puasa. 80 km boleh dah jamak qasar. Wa annal fitra afdalu in tadarrara wa illa fasawm. Dan berbuka lebih baik bagi musafir sekiranya dia mengalami kemudaratan, kesusahan. Nabi kata apa? Laisal birru asyamu fis safar. Bukanlah perkara yang baik berpuasa semasa musafir. Tapi kita kena tengok sabab wurud hadis ni. Laisa ala itlaqihi. Hadzal hadis laisa mutlaqan. Hadis ini bukannya umum. Bukan kata, kau ni puasa masa musafir. Kau ni tak betul. Sebab ada hadis yang menunjukkan Nabi berpuasa. Pernah kan? Satu perjalanan jauh, semuanya tak berpuasa kecuali Nabi. Dan seorang lagi, siapa sahabat? Tak ingat nama dia kan? Dan Nabi sebut, laisal birru asyamu fis safar. Bukanlah kebaikan berpuasa masa musafir. Berpuasa masa musafir, bukan kebaikan. Ini kerana bila ada seorang lelaki itu dia bernazar berdiri tengah panas. Lalu dia collapse, dia jatuh. Itu yang Nabi kritik dia tu. Nabi kata, laisal birru asyamu fis safar. Laisal birru asyama fis safar. Kan marah pula Ustaz Osman. Kan? Ustaz Nahu kita kan. Laisal birru asyama fis safar. Bukanlah benda yang baik berpuasa waktu musafir. Bukan. Maknanya benda tu tengok pada keadaan. Jadi wa illa fasawm. Maknanya kalau tidak ada kemudaratan, maka lebih baik dia berpuasa. Sebab Nabi berpuasa ketika sahabat ramai tidak berpuasa. Wala farqa fi dhalika baina man yudimu safara aw la khilafan li ba'dil mutaakhirin. Dalam kitab Mughni sebut, dan tidak ada bedanya di antara orang yang sokma yudimu safar, yang selalu bermusafir. Orang yang mudimus safar ataupun daimus safar, dia boleh mengambil rukhsah jamak qasar. Dia boleh mengambil rukhsah tinggal puasa walaupun berbulan-bulan. Maksudnya dia berjalan. Kalau duduk setempat dia kira bermukim. 4 hari, termasuk hari sampai dan hari balik, itu dia kira bermukim. Maknanya yang kalau dia berjalan, klasi. Ataupun dia
3 hari, kemudian pergi negara lain, 3 hari, sampai kiamat pun boleh dia tidak berpuasa dan juga buat jamak dan qasar. Kecuali mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi membenarkan daimus safar ataupun mudimus safar untuk mengambil rukhsah jamak qasar dan mengambil rukhsah tidak berpuasa, kan. Wa hadza fi saumi Ramadan al-muaddah. Boleh buka puasa bagi bulan Ramadan yang tunai. Ramadan yang tunai. Ammal qada'u alladhi 'alal fawri fal asahu annahu la yubahu lahu fitruhu fis safar. Adapun qada' yang wajib ditunaikan segera. Dia ada qada' yang tak wajib ditunaikan segera. Siapa yang perlu qada' segera? Yang pertama, yang mana dah sampai bulan Syakban, masih lagi berbaki hari-hari yang mana kalau tak puasa, dia akan menyebabkan sampai ke lepas Ramadan. Yang tu wajib segera. Bila musafir, tak boleh dia makan. Tak boleh dia buka puasa. Ataupun musafir yang dia cuai. Tak ada fi fitrih. Aftara, maksudnya dia buka puasa dan sengaja. Masih Ustaz Syamil, mutawif kita. Orang yang berbuka puasa sengaja, berdosa besar, bila dia qada waktu musafir, tak boleh dia berbuka. Sebab apa? Sebab dia dipanggil qada yang wajib segera. Sebab amal qada'ul ladzi 'alal fawri fal asahu annahu la yubahu lahu fitru fi safar. Orang yang musafir, dia berpuasa qada', maknanya qada' yang fauri, qada' yang wajib, dia segera, maka tak boleh berbuka. Maknanya yang boleh berbuka ni Ramadan muaddah, Ramadan yang adaan. Terima kasih Ustaz Syamil. Yang tunai. Wa kadza man nadhara sama syahri Ramadan fasafara fihi la yubahu lahul fitru. Demikian juga orang yang bernazar untuk puasa Ramadan. Dia bermusafir, maka tak boleh nak berbuka sebab dia dah bernazar tadi. Berapa dah jam? Sikit lagi. Sikit lagi. Walau asbaha al-mukim sha'iman famarida aftara. Sekiranya itu Cina kan. Sekiranya waktu pagi dia bermukim dan berpuasa. Sha'iman famarida. Kemudian dia sakit. Aftara, dia boleh berbuka. Mana pagi-pagi dia sihat. Lepas tu sakit. Masa sihat tu dia berpuasa. Lepas tu sakit, maka dia boleh berbuka. Berbeza dengan musafir. Wa in safara fala yuftir fil asah. Li'annaha ibadatun ijtama'a fiha al-hadar was safar. Faghuliba janibul hadar li'annahu al-aslu. Dia beza ya. Pagi-pagi sihat. Tengah hari sakit boleh buka. Tapi kalau pagi-pagi duduk kat rumah, tengah hari dia musafir, tak boleh. Sebab apa? Kata Imam Syarbini, kerana ia puasa ni satu ibadah, bila dia berhimpun hadar dan safar, bermukim dan bermusafir, dia akan menang janibul hadar. Menanglah hukum yang berkait dengan duduk di rumah, iaitu tidak boleh berbuka, kan. Walau asbahal musafir wal marid sha'imaini thumma aradal fitra jaza. Kalau dah pagi-pagi tu memang dah musafir. Mana pagi tu maksudnya subuh. Mana subuh-subuh dia dah musafir, maknanya dia musafir sebelum subuh. Musafir sebelum subuh. Dia musafir subuh-subuh tu, bukan subuh, sebelum subuh, maka dia boleh buka puasa, kan. Tak masalah. Tapi kalau dekat-dekat subuh ni, contohlah subuh pukul 6 contoh kan, pukul 5.55 dia keluar bukan keluar kan, keluar tu binatang lain, dia keluar rumah sebelum sampai ke hudud batasan yang boleh dijamak qasar, dah azan subuh, maka dia tidak boleh buka puasa. Dia sama dengan hukumnya
dengan solat jamak qasar. Solat jamak qasar dia kena keluar batasan. Batasan daerah ataupun batasan negeri, ada khilaf lah. Kalau kita keluar je daripada batasan tersebut, kita boleh jamak qasar walaupun belum sampai ke destinasinya. Sama juga dengan puasa. Kalau kita keluar rumah, tak lama azan, belum sampai ke, contohnya keluar daerah lah, tak sampai lagi, baru keluar rumah, dah azan subuh, maka dia tidak boleh untuk berbuka puasa, sebab dia dikira hukum bermukim. Habis ya. Saya rasa berapa dah? Pukul 7.10, saya rasa cukuplah sekadar itu saja. Saya bukalah kalau ada soalan. Banyak lagi, masalah banyak kan. Bukan masalah apa, masalah-masalah fiqh lah. Banyak dalam bab ni kan. Lepas ni bab fidyah, lepas tu bab jima', kafarah uzma kan. Lepas tu baru puasa-puasa sunat. Jadi boleh. Kalau kita melawati, bila Abang Faizal ni duduk melawati, dah ada rumah kedua ke? Ada bini dua, berani nampak kan? Kalau melawati ni daerah yang boleh kita keluar, dianggap keluar sampai Sentul, ataupun belah sana dah sampai ke Ceras kan? Kalau area-area Gombak, kalau ke kampung saya, Kuala Selangor dah sampai Selayang. Sebab Selayang bukan Gombak, Gombak bukan Selayang. Kalau tak pasti dah keluar belum, maka kira belum. Dia panggil apa? Istishabul asli. Aku ni dah keluar daerah ke belum? Tak pasti. Kira belum lah. Tak boleh lah kita nak solat. Kalau puasa tak boleh nak kita buka puasa. Ada lagi soalan? Kita lebih masa sikit hari ni kan. Sebab nak baca banyak kan. Saya rasa esok tak habis ni. Sambung hari Senin. Tak habis esok, kita sambung hari Senin. Hari Sabtu kita ada kuliah khas dibawa oleh surau Al-Furqan. Tajuknya Ahkamul Khunsa wal Mukhannas. Hukum-hukum khunsa. Siapa khunsa? Sebab bila saya argue tentang post daripada admin, bukanlah ustaz, admin Ustaz Dosuki kan. Dia kata orang khunsa ni masuk neraka ataupun diturun bala bila pakai telekong. Dia memang khunsa ni ikut jumhur ulama kena ikut perempuan. Sebab tu kita nak bahaskan siapakah khunsa. Khunsa ada berapa jenis, khunsa moden macam mana. Dia ada khunsa moden lain, menurut istilah perubatan moden. Dia ada khunsa menurut perbahasan fiqh ulama. Jadi banyak khunsa. Oleh itu kita nak bahaskan hari. Jadi boleh sahabat-sahabat boleh share. Nanti saya share dia punya outline dia. Kemudian share lah dia punya live tersebut. Supaya orang jelas hukum hakam khunsa. Siapakah khunsa? Dan juga mukhannas. Khunsa dan mukhannas. Mukhannas pondan. Khunsa yang ada dua alat kemaluan. Hari Sabtu insyaAllah, maghrib. Jadi tolong sebar-sebarkan. Ini penting untuk ilmu kita bersama. Jadi saya rasa tak ada soalan. Terima kasih semua. Boleh say hi, say goodbye. Assalamualaikum. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok petang.